ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. Yang saya hormati pengerusi surau, yang saya hormati Tuan Imam Keseluruhan Ahli Jawatankuasa pihak pengurusan surau, yang saya hormati Dr. Azman selaku daripada NGO Puitis pada pagi ini yang mengatur dan menyusun jadual saya sepanjang minggu ini, yang saya hormati keseluruhan pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Hajah tak ada, haji saja. Kosong akuarium tu. Yang saya hormati kepada keseluruhan tuan-tuan dan tuan-tuanlah yang hadir pada pagi ini, mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah Subhanahu wa taala diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar orang Siul Kandis ya? Sihat tuan-tuan ya? Sihat, alhamdulillah. Saya ingat kali kedua saya hadir ke surau ni. Betul ke? Saya tak tahu sini ke sana. Dan baru yang akan datang. Yang akan datang. Sekarang masjid. Tahun lepas saya datang sinilah. Sinilah. Silap saya hadir di sini pada bulan Ramadan. Kalau tak silap saya lah. Kalau mana haji seorang je datang malam tu. Sebab haji ingat tuan-tuan pernah datang ke tidak ada ni. Jadi alhamdulillah, pertama sekali kata pengurusi tadi, Ustaz perkenalkan sedikit Ustaz latar belakang. Jadi saya perkenalkanlah serba sedikit latar belakang. Nama yang diberi ialah Muhammad Fakhrul Islam bin Mak Zaril. Saya berasal daripada negeri Melaka. Sekarang ini berkhidmat di SMK Seri Matang di Shah Lama. Dah setahun dah saya berkhidmat di sana dan alhamdulillah hadir ke sini untuk mengajar subjek pendidikan Islam. Tahun ni saya pegang untuk tingkatan 5 untuk subjek pendidikan Islam. Saya dulu posting kali kedua lah. Kali pertama saya di SMK Tambunan Sabah 10 tahun lepas, 9-10 tahun lepas, dan kemudian berhenti menjadi sebagai seorang guru. Kemudian buat training konsultan, syarikat motivasi, dan alhamdulillah berpengalaman sedikit berpegang sebagai ikon Belia dan Sukan Negeri Melaka 2 tahun. Peringkat kebangsaan saya pegang 2 tahun. Tahun ini merupakan tahun yang kelima saya pegang sebagai ikon AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Dan alhamdulillah saya banyak terlibat dalam program-program khususnya kepada motivasi kem-kem remaja dan juga kepada ceramah-ceramah berkaitan dengan kekeluargaan, khususnya daripada jemputan daripada Jabatan-Jabatan Agama Negeri. Alhamdulillah saya pemegang tauliah Jabatan Agama Islam Sarawak, Sabah, Negeri Sembilan, Melaka, dan dalam proses untuk menerima tauliah daripada Kerajaan Johor, Kedah, Selangor dan juga Perak. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini dapat kitalah serba sedikit bersama-sama pada pagi ini untuk mendengar sejenak mauizah peringatan. Tak lamalah kita kuliah subuh pada pagi ini. Tak lama. Ada sampai pukul 8 tak? Ada? Oh, ada pukul 8. Pukul 8 boleh tuan-tuan
Dia kata ustaz ceramah je lah seorang-seorang. Saya 6.40 kan saya nak angkat buntut, saya nak balik. Tapi insya-Allah tak lamalah kuliah subuh pada pagi ni, tuan-tuan jangan risau. Pada pagi ni kita buat konsep santai-santai sajalah tuan-tuan. Santai tapi sampai insya-Allah. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala memberikan ganjaran pahala yang cukup besar kepada orang yang cuba memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama kata Allah amanu billah. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Allah adalah orang yang beriman kepada hari kiamat, hari akhirat. Sebab dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, tidak ada matlamat lain dalam hidup kita. Bila kita bergelar sebagai seorang manusia yang beragama Islam, kita nak mencapai satu kemuncak, iaitulah kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila jadi orang yang beriman, Allah Taala kata dalam Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka inilah yang sebenarnya mengharapkan rahmat daripada Allah. Siapa dia tuan-tuan? 3 golongan. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, orang yang berhijrah kepada Allah, orang yang berjihad pada jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka inilah yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Kerana Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada pagi ini tuan-tuan dah buat 3 perkara dah. Yang pertama, insya-Allah kita dah cuba untuk menjadikan kita ni orang yang ya ayyuhalladzina amanu, seruan kepada orang yang beriman. Mudah-mudahan yang hadir dalam surau dan masjid pada pagi ini, kita dikategorikan sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan dah buat yang kedua yang dipanggil sebagai wahajaru, berhijrah. Tuan-tuan dah hijrah sekejap daripada rumah, tuan-tuan hadir ke surau pada pagi ini. Itu namanya hijrah. Hijrah maknanya berpindah. Dan sebahagian istilah pula, ada ulama kata penghijrahan Nabi dan umat Islam daripada kota Mekah sampai ke kota Madinah. Ada ulama kata mentafsirkan hijrah itu berpindah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada keadaan yang biasa kepada keadaan yang lebih baik, ataupun daripada keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik, ataupun kepada keadaan biasa dan keadaan yang baik, ataupun daripada jahiliah kepada menuju kembali kepada fitrah kebersihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tuan-tuan dah buat yang ketiga dah. Apa dia tuan-tuan? Wajahadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah. Maknanya yang hadir pada pagi ini niat untuk berjihad pada jalan Allah, tuan-tuan dapat pahala jihad. Sebab apa? Salah satu jihad itu adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia boleh buat pilihan nak datang ke tak datang pada pagi ini. Sebab itu saya selalu sebut tuan-tuan, bukan senang nak hadir ke surau ni pagi-pagi buta ni. Bukan senang tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan, kunci jam pukul berapa? Ayah-ayah, kunci jam pukul berapa ayah-ayah? Pukul apa je kunci jam? 4 pagi, nampak tak tuan-tuan? Bukan senang nak bangun 4 pagi ya. Kalau kami dekat Semenanjung tu, kalau subuh pukul 6.30 tuan-tuan, 6.30 tu lah kunci. Tapi tuan-tuan bangun pukul 4 pagi, subhanallah. Orang biasa bangun 4 pagi. Tok Bilal bangun pukul berapa? Awal lagi ya. Awal lagi 3.30 kunci dah. Cucu dia bangun-bangun, kejap-kejap bangun, tengok atuk tak ada. Asal bangun pagi, tengok atuk tak ada. Dah atuk dia Tok Bilal. Cuti sekolah, cucu dia geram dengan atuk. Cucu dia pusingkan jam tu pergi 1.30. Bunyi-bunyi jam, atuk je ni tak tengok jam. Dengar-dengar bunyi, start motor jalan. 2 pagi dah azan subuh tu. Punya cucu dia dengki tuan-tuan. Jadi kita ni nak mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perkara lain melainkan kita nak kita meninggalkan dunia ini tuan-tuan dalam keadaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi kata siapa yang membaca doa ini pagi dan petang,
kalau dia mati pada hari tersebut, kematian dia adalah dapat pahala husnul khatimah, kematian yang terbaik. Ulama kata siapa amal doa ni, dia baca 25 kali pagi, 25 kali petang, kalau dia mati pada hari tersebut, dapat kematian, iaitulah dapat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pada permulaan ceramah ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu doa yang cukup baik. Doa ni kita amalkan pagi dan petang. Kalau mati meninggal kita pada hari tersebut, kematian dia, kata Nabi, kematian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang nak mati dalam keadaan baik, tuan-tuan. Tak? Bukan senang kita nak meninggalkan dunia dalam keadaan yang baik. Senang cakap untuk beramal baik, tapi nak beramal tu bukan senang. Dia memerlukan kudrat, semangat, yakin. Betul tak? Ada orang dia boleh semayang, tetapi dia tak yakin dengan semayang dia. Ada orang dia boleh sedekah, tapi dia tak yakin dengan sedekah dia. Ada orang kata beriman kepada Allah, tapi hatinya kadang-kadang ragu-ragu dengan Allah. Jadi tuan-tuan, kita minta kepada Allah supaya kehidupan kita ini dapat kehidupan yang terbaik, dan kematian kita juga kematian yang terbaik, mudah-mudahan. Satu hadis kita kongsikan pada pagi ini bersama. Hadis yang pertama yang saya nak kongsikan adalah doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan bersama. Doa ni cukup mudah, cukup ringkas. Tuan-tuan tak bawa buku, tak bawa pen pun tak apa. Sebab saya tengok tuan-tuan jenis kuat daya ingatan. Sebab dia 6 rangkap sahaja, insya-Allah, mudah-mudahan. Boleh tuan-tuan Doanya berbunyi begini, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Itu saja doa dia, Nabi ajar dah. Sikit je. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Sekali lagi. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Boleh ingat tuan-tuan? Ya, itu saya kata orang siul kandis ni dia jenis kuat daya ingatan, tapi tak tahu bertahan berapa lama. Takut sarung selipar hilang pula dah, ni pun problem juga kan. Yang ada handphone, untunglah dia boleh rakam lah. Baik, kita baca sekali lagi. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Oh, nampak macam hebat tuan-tuan. Pagi kena hafal, kira power lah. Baik, tuan-tuan baca, saya dengar. 1, 2, 3. Allahumma barik li fima ba'dal maut. Tu lebih kurang doa makan tu je. Dia fil maut wa fi Haji boleh balik ni, dapat dah. Haji siapa dapat baca boleh balik awal pagi ni. Boleh tuan-tuan Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Subhanallah. Balik rumah bini tanya, bang saya dengar pada rumah macam ustaz tu ajar abang baca doa. Yalah, ustaz tu pun suara dia pun kuat, dia ajar doa ni nak mati baik. Apa doa dia? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu bukan doa makan. Yang tu lah yang dia ajar pagi tadi. Cerah masa depan tuan-tuan. Jadi kita nak Allahumma barik li fil maut, ya Allah berkatilah kematianku. Wa fima ba'dal maut, dan selepas kematianku. Doa ni bukan saya ajar, bukan doa ni Nabi ulama ajar, tapi doa ni datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi satu jalan yang cukup baik. Nabi sayangkan umat dia, Nabi cintakan umat dia, Nabi kasihkan umat dia. Sebab apa? Nabi nak kita semua ni mati dalam keadaan baik, dan kita nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, dan kita nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tu sebab kita sayang Nabi. Betul tak? Kita cinta Nabi.
Kita tak pernah tengok Nabi, tapi kita nak jumpa Nabi di padang mahsyar. Kita tak pernah mimpi Nabi. Tak tahulah orang Siul Kandi ni pernah tak kita mimpi Rasulullah? Tuan-tuan pernah mimpi Nabi nak? Kalau tuan-tuan pernah mimpi Nabi, tuan-tuan ceritalah macam mana dengan kami ni bentuk wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ceramah dekat Selangor dulu tuan-tuan, banyak tahun dah. Tengah-tengah ceramah pasal kisah Nabi, ada satu orang haji ni, dia berdiri, dia bangun, "Ustaz, saya pernah mimpi Rasulullah." Terkejut jemaah tuan-tuan. Saya yang tengah ceramah terkejut juga. Saya kata, "Haji, ceritakan Haji." "Oh, bukan saya ceramah malam tu, Haji tu ceramah malam tu." Kita pula dengar, kagum tuan-tuan. Dia kata, "Haji, macam mana Haji mimpi Nabi?" Dia kata, "Ustaz, saya mimpi Nabi Rasulullah. Yalah, macam mana? Saya berada dalam padang pasir yang begitu panas. Saya berjalan, tak ada makanan, tak ada minuman. Saya haus Ustaz. Dalam keadaan saya rasa macam Allah Ta'ala nak cabut nyawa saya. Saya terbaring, saya tak boleh nak melangkah, saya tak boleh nak berjalan. Saya merangkak Ustaz mencari makanan, saya haus. Saya terpejamkan mata dalam keadaan penat, terlalu penat. Saya buka mata Ustaz, saya nampak ada satu susuk tubuh Ustaz. Dia memakai jubah putih, wajahnya bersinar dan bercahaya. Dia pakai serban berwarna putih. Semua putih Ustaz, indahnya ya Allah. Dia punya rambutnya putih, janggutnya putih, semua wajahnya putih bercahaya Ustaz. Dia hulurkan saya segelas air, lalu saya minum. Dia tarik tangan saya dan saya boleh berjalan seperti biasa. Saya tak haus buat selama-lamanya. Saya berjalan di padang pasir dalam keadaan saya sihat walafiat. Kemudian saya terjaga dan saya yakin itulah Rasulullah." Oh, syah tuan-tuan. Semua putih, rambut putih, kening putih, janggut putih. Saya kata, "Pakcik, yang tu bukan Nabi." Dia pun terkejut, "Macam mana yang tu bukan Nabi?" Ustaz kata, "Saya yakin yang tu Nabi." Di dalam satu hadis, Sayyidina Ali bin Abi Talib, waktu Nabi sakit, Nabi tak sihat, Nabi baring atas rimba Sayyidina Ali kira uban Nabi tak sampai 20 helai. Yang pakcik tadi rambut putih, kening putih, janggut putih. Saya kata, "Pakcik, yang tu bukan Nabi. Nabi rambut dia uban tak sampai 20 helai." Lepas tu dia tanya saya, "Ustaz, yang tu siapa?" Saya kata, "Mana saya tahu, yang mimpi Haji bukan saya." Nampak tuan-tuan? Kita kata kita cinta Nabi, adakah kita kenal betul-betul ciri-ciri Nabi SAW? Tuan-tuan baca kitab Syama'il Muhammadiyah, ada disebutkan ciri-ciri Nabi. Rambut Nabi, uban dia berapa helai, janggut Nabi panjang mana, hidung Nabi macam mana, dahi Nabi macam mana, berjalan Nabi macam mana. Nampak tuan-tuan? Rupanya yang dimimpi itu bukan Nabi. Kita teringin tak nak tengok Nabi? Tuan-tuan teringin tak nak tengok Rasulullah? Hidungnya mancung, di hujung hidung Nabi ada cahaya. Nabi tak tinggi, tak rendah. Nabi dada dia bidang, perut dan dada Nabi selaras. Nabi berjalan umpama menurun bukit. Nabi berjalan ke depan, Nabi tahu apa yang berlaku dekat belakang. Nabi ambil jari letak dalam bekas, Nabi angkat, air boleh keluar daripada celah-celah jari Nabi. Mukjizat. Nabi tengah duduk, Nabi panggil dua batang pokok, pokok tercabut dengan akar. Dia pergi kepada Nabi. Dalam hadis sahih ada cerita, tuan-tuan tak teringin ke nak jumpa insan yang bernama Muhammad Rasulullah? Di akhirat nanti kita semua pasti akan jumpa Nabi. Amin ya rabbal alamin. Tapi Nabi kata dengan Siti Aisyah, ada satu hadis daripada Siti Aisyah, Nabi kata, "La yara wajhi thalathatu anfus," kata Nabi, "tidak akan dapat melihat wajahku di hari kiamat 3 golongan." Kita dunia tak dapat tengok Nabi, akhirat nak tengok Nabi. Nabi kata, dunia tak dapat tengok aku, akhirat pun dia tak dapat tengok aku. Ada 3 golongan, kata Nabi. Yang pertama adalah orang yang derhaka kepada mak bapak. Jangan mimpi nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam sekarang realiti kita hari ni, tuan-tuan, berapa banyak anak derhaka dengan mak bapak? Perasan tak? Perasan tak perasan tuan-tuan? Berapa ramai hari ni tuan-tuan mak ayah dibiarkan? Berapa ramai hari ni tuan-tuan mak ayah disakiti? Berapa ramai hari ni mak ayah dipergunakan? Berapa ramai hari ni tuan-tuan anak
yang tak taat kepada mak bapak. Berapa banyak hari ni tuan-tuan anak bunuh mak bapak. Ada baru-baru ni kes seorang remaja, sebab apa? Ditangkap, ditahan, dia bunuh mak dia. Minta duit, mak tak bagi, mak susah, mak tak ada duit. Bila isap dadak, bunuh mak sebab mak tak bagi duit. Subhanallah. Bunuh ayah, tinggalkan ayah dekat rumah orang tua-tua. Berapa ramai hari ini masyarakat kita tuan-tuan yang derhaka dengan mak bapak, yang biadab dengan mak bapak. Sedangkan mak bapak ni adalah orang yang paling tinggi, yang dipanggil sebagai, kalau nak dapat redha daripada Allah, Nabi kata dia kena dapat redha daripada mak bapak. Berapa ramai hari ini tuan-tuan yang tak taat pada mak. Berapa ramai yang terasa dengan mak. Saya ada satu orang, dia mai datang jumpa, dia kata, Ustaz, mak saya ni tak adil. Saya kata, Kak, mak akak, siapa pun mak akak buat, apa pun mak akak buat, anggap je lah betul. Mak ni tak ada salah. Tak ada, Ustaz. Saya duduk dengan mak saya, Ustaz. Start daripada ayah saya meninggal, saya duduk dengan mak saya seorang je. Saya tak kahwin lagi, lepas tu saya bekerja, saya sara mak saya duduk. Adik-adik berapa orang? Adik adalah 3-4 orang, saya anak bongsu, saya duduk dengan mak saya. Setiap bulan Ustaz, saya bagi mak saya ni tak miss RM400. Dia duduk dengan mak, dia bagi mak dia duit setiap bulan RM400. 400 duit poket. Barang dapur tu lain tu. Tak, ni duit untuk mak saja, 400. Barang dapur, beras, apa saya beli sebab saya duduk dengan mak. Setiap bulan ada duit ke tak ada duit, 400 memang saya bagi mak saya. Abang saya duduk jauh, kakak saya duduk jauh, balik setahun sekali. Okey, lepas tu isu dia apa? Isu dia, Ustaz, setiap hari saya duduk dengan mak saya, setiap bulan saya bagi mak saya duit. Abang saya tak tahulah dia bagi berapa, kadang-kadang 50, kadang-kadang ada bagi, ada tak bagi. Tapi Ustaz, yang buat saya terasa, Ustaz, baru-baru ni Ustaz, hari raya abang saya, Ustaz, dia ni kerja lebih baik daripada saya, Ustaz. Dia ni ada keluarganya baik, keretanya pun baik. Dia ni arang ada duit, Ustaz. Tapi dia bagi dengan mak saya lebih kurang saja, Ustaz. Dia balik setahun 2 kali. Hari tu raya, Ustaz, dia bawa buah tembikai. Tahu tak buah tembikai? Sini panggil buah semangka. Betul tak? Saya duduk setahun ni belajar sikit-sikit lah, Dr. Azman. Buah semangka. Kalau di Kelantan duk lain pula, duk timun bulat. Macam-macam, kan? Dia bawa buah semangka, sebutir buah semangka, sebiji buah. Abang dia balik daripada kampung, balik ke kampung, bawa sebiji bagi dekat mak. Tuan-tuan tahu tak, abang dia balik, mak dia cerita pasal kebaikan abang dia bawa buah tembikai 4 bulan tak habis. Kau ni tak macam abang kau dia bagi mak buah tembikai. Ni orang tua tu kan, orang tua. Dia terasa setiap bulan dia bagi 400. Dia masak untuk mak dia masak. Satu masa tuan-tuan, anak-anak akan diuji dengan mak bapak seperti itu. Selagi tuan-tuan boleh berjalan, boleh bawa motor, boleh bawa kereta, tuan-tuan, anak belum lagi diuji dengan kita. Saya pun akan lalui juga. Bila anak-anak akan diuji dengan mak bapak, mak ayah tak boleh makan, anak kena gilir suap dekat mak ayah. Mak ayah tak boleh nak mandi, anak kena mandikan mak ayah dia. Ayah tak boleh nak pakai baju, anak kena pakaikan baju. Waktu tu tuan-tuan akan nampak siapakah anak yang akan berbakti dengan kita satu masa nanti. Kita ada berapa orang anak? 4 orang. Cuba tuan-tuan renung sekejap. Agak-agak antara 4 orang tu, yang mana muka yang ada harapan nak bantu kita nanti waktu kita susah. Betul tak? Tuan-tuan renung, anak pertama. Oh, ini kepala angin ni tak boleh ni. Nampak? Atau kepala angin nombor 1, tinggal 3 orang ni. Yang nombor 2, yang ni pun nampak macam ke laut hamba Allah ni. Pun tak jalan juga. Yang nombor 3 pula perempuan. Dia dah kahwin, duduk jauh, ikut suami. Oh, susah ni. Nombor 4 pun macam tak ada harapan juga. Nampak tuan-tuan? Maknanya anak yang mana akan berbakti dengan kita tak tahu. Tapi kalau anak boleh berbakti dengan mak bapak, dia berhak mendapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi ceramah dekat tempat orang tua-tua. Saya ni kalau kat Semenanjung tuan-tuan, dia orang bawa saya pusing lah. awal Ramadan hari tu saya ceramah dekat penjara.
di penjara Sungai Udang. Penjara Sungai Udang yang KL gangster berlakon tu, Aaron Aziz tu, saya masuk dalam tuan-tuan, saya ceramah dengan banduan. Rupanya masuk penjara ni ketat tuan-tuan. Dia bukan masuk menonong, tak. Dia kena ada parking khas, lepas tu dia ada warden yang bawa kita masuk ke dalam, lepas tu kita tinggalkan barang-barang peribadi kita tuan-tuan. Butang pun tak boleh butang baju itu pun tak boleh tuan-tuan. Dia buka tali pinggang, cek beg duit apa semua, kosongkan badan, letak dalam satu loka, kemudian masuk ke satu pintu besar. Dia pintu dah 3 lapis tuan-tuan. 1, 2, masuk yang ketiga tu ada warden pula suruh kita berdiri satu atas tangga, dia cek lagi sekali. Ketat tuan-tuan masuk penjara. Sebab itu orang dalam penjara memang tak boleh lari. Tak boleh, saya kata aku kalau masuk penjara ni memang tak boleh lari dah ni. Tak ada harapan nak lari. Masuk dalam, saya jumpa dengan 100 lebih banduan. Macam-macam kes. Kes rompak, kes colek, kes ni. 16 orang jumpa tuan-tuan. Dia ni menunggu tarikh hukuman mandatory, hukuman gantung sampai mati. Makan ni tuan-tuan. Ni apa ni? Menggeletar tangan. Tu hukuman gantung hujung tahun tuan-tuan. Hari ni makan tangan menggeletar tuan, menunggu saat. Takut tuan-tuan. Gigil tangan. Rupanya orang hukuman mandatory mati ni tuan-tuan, dia makan pun ikan isi ikan, dia tak ada tulang. Ayam dia makan isi ayam, dia tak ada tulang. Manja tuan-tuan, bukan sebab manja, dia takut dengan tulang tu dia boleh mencederakan diri dia, dia boleh mencederakan orang lain. Makan isi ikan. Allah, kesian tuan-tuan. Ada seorang pakcik umur 70 lebih duduk dalam penjara, serapan atas kepala, tasbih pegang zikir. Saya tanya warga, pakcik ni masuk dah berapa lama dia duduk? Ni ustaz, banduan paling lama 18 tahun duduk di sini. Saya kata, pasal apa duduk lama sangat? Dia kata, ada lelaki ustaz, tapi ustaz, dia lah dalam penjara ni, inilah sebaik-baik manusia ustaz. Dia total 360 darjah. Daripada dia buat keburukan di luar, dia masuk sini, dia jadi manusia yang baik. Dialah imam, dialah azan, dialah ajar orang ngaji, dialah yang rajin qiyamul lail setiap malam, dia akan bangun solat malam. Ni hebat tuan-tuan, hebat. Sebab itu kita kadang-kadang kalau nak jadi baik dekat dunia tak dapat, dekat kampung tak dapat, tuan-tuan masuk penjara insya-Allah. Masuk penjara baik. Baik tuan-tuan, masuk penjara baik. 18 tahun anak isteri tak pernah jenguk dia. Subhanallah. Anak ramai, seorang pun tak tengok bapa masuk penjara. Saya ada kenal seorang, dia ni orang Dungun. Orang Dungun ni orang tengah dia komposer lagu. Saya tak nak sebutlah nama dia komposer lagu. Dia makan dengan anak ni di kedai. Tengah-tengah makan dia cerita, lepas tu ada 2 orang ni bergaduh dekat kedai. Pumpam bergaduh rapat dekat dia. Yang kawan yang tengah bergaduh tersiku kepala anak dia. Bapa tengok anak kena siku tengah makan, bapa ni naik angin, dia ni naik angin, dia pun dekat sebelah dia orang jual nasi ayam, dia capai parang ayam ni tuan, nak acah-acah terkait kat sini tuan, mati. Pembunuhan tanpa sengaja, nak mempertahankan dia, orang bergaduh, dia pertahankan dia semua. Bicara, daripada dia mendapat hukuman, dia dapat sebatan, saya ingat saya 20 sebatan, dan dia bercara berapa belas tahun saya tak ingat, sebab dia berkelakuan baik. 8 tahun dia dikeluarkan. Dia cerita suasana kena sebat dalam penjara tuan-tuan. Aduh. Kali pertama dia kata dia kena sebat, kali pertama dia terasa macam kulit dia ni renggang. Kali kedua dia kata terus tersiat. Kali ketiga tuan-tuan, kali keempat darah keluar, kali kelima ni daging-daging dekat punggung tercabut, dia kata 20 kali sebatan. Ni tuan-tuan subhanallah. Ni takut tuan-tuan, takut. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ceramah dekat tempat orang tua-tua. Ada satu orang tua, dia naik kursi roda, dia duduk kat sana dah 4 tahun. Sebelum PKP dia duduk 4 tahun. Lama dah dia duduk 4 tahun. Saya kata, siapa hantar pakcik? Anak. Best ke duduk dalam ni? Alhamdulillah ustaz, best. Ramai kawan-kawan saya sebaya dengan saya. Sekarang dah berkurang. Mana dia orang pergi? Dah keluar. Bukan keluar ustaz, alam barzah pergi. Oh, yelah umur tua kan. Lepas tu saya kata alhamdulillah seronok dapat raya kat sini apa semua. Anak-anak tak datang ke? Dia diam. Saya pun salah sebut ke, salah cakap ke? Rupanya tuan-tuan, anak dia hantar dia 4 orang duduk dalam tu. 4 ni, waktu hantar 4 datang. Selama 4 tahun dulu tu, seorang anak pun tak tengok bapa dia.
Dan nombor telefon yang ditinggalkan dekat rumah orang tua-tua tu, empat-empat tinggalkan nombor, semua tipu. Macam mana nak kontak? Tuan-tuan boleh bayang tak benda ni hari ni ada tuan-tuan. Orang yang derhaka dengan mak bapa, yang sambil lewa terhadap mak bapa. Jangan mimpi nak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang orang yang dengar nama aku tetapi tidak berselawat kepadaku. Nabi kata orang macam ni yang kedua, dia juga takkan dapat melihatku, wajahku di hari kiamat. Tuan-tuan, di hari kiamat ni kita mesti akan nampak Nabi. Sebab apa? Nabi akan panggil kita, umat Nabi Muhammad. Kita haus, Nabi akan berikan air daripada telaga Kautsar. Nabi kata siapa minum air daripada aku di akhirat nanti, dia takkan haus buat selama-lamanya di padang mahsyar nanti. Tapi dia tak dapat tengok Nabi. Nabi pun tak nak tengok dia. Siapa? Dengar nama Rasulullah tetapi dia tidak berselawat kepada Nabi. Yang ketiga kata Nabi SAW, orang yang ketiga, dia meninggalkan sunnahku. Satu sunnah pun tak ada yang nak dibuat kepada aku, daripada aku. Sunnah Nabi ni banyak tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan duduk majlis ilmu pun tuan-tuan dah buat sunnah Nabi malam ni. Malam ni lah pagi ni. Betul tak? Sunnah Nabi tuan-tuan buat dah pagi ni. Tuan-tuan gigihlah bangun 4 pagi, start motor mata ngantuk-ngantuk datang ke surau, betul tak? Lepas tu kuliah subuh pula, tengah kuliah tidur, dah berjuang pukul 4 pagi, dia tewas pula dekat dalam surau, tidur pula. Biasalah tuan-tuan, ceramah pagi-pagi ni memang macam tu. Mula-mula dia nampak ustaz tu besar, lepas 15 minit dia nampak ustaz tu makin kecil. Dia kata ada ke tak ada ustaz ni? Dia kata malas pun nak fikir, delap no. Tu dia tidur dalam ceramah tuan-tuan. Sebab itu kata cikgu saya, antara kematian hampir kepada satu orang, dia boleh tidur dalam ceramah. Itu antara kematian yang semakin hampir tuan. Sebab itu tuan-tuan jangan tidur dalam ceramah. Jarang tau ceramah saya orang tidur sebab suara saya tak kerti nak slow. Suara kuat, kalau suara kuat boleh tidur. Ustaz yang suara slow lagi dia tidur daripada Assalamualaikum sampai wabillahi taufik. Kena pula ustaz yang slow. Di mana kita hendaklah kita bersama, ya tuan-tuan, hendaklah kita memang tidur habislah tuan-tuan. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah, maka 3 perkara ini cuba kita suburkan. Disebabkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada kekasih Allah, kita nak kita jadi umat Nabi yang disayangi oleh Nabi. Kita cuba suburkan satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari satu sunnah dalam satu hari, cari satu sunnah dalam satu hari untuk kita laksanakan. Sunnah minum ada sunnah. Macam mana Nabi minum? Nabi pegang tangan kanan, Nabi baca bismillah, Nabi minum. Alhamdulillah, Nabi telan, Nabi sebut alhamdulillah. Sunnah. Nabi pegang lagi, Nabi minum bismillah, telan alhamdulillah, bismillah, telan alhamdulillah. Nabi makan nasi, macam mana Nabi makan nasi? Dalam hadis tuan-tuan tengok, Nabi akan mulakan lauk yang dekat. Bukan Nabi dulu tangan nak pergi ke belakang. Tak, Nabi ambil. Suka tak suka, Nabi tak cakap. Sebab itu Aisyah bila dia kahwin dengan Nabi SAW, kali pertama dia masak untuk Rasulullah. Rasulullah pergi berdakwah, Aisyah masak, dia terwujud nak bagi suami dia dimakan. Sampai balik Nabi SAW, Aisyah kata, ya Rasulullah, wahai abang, mai makan jom. Aisyah dah masak, sudahlah bang, tunggu abang. Aisyah tak nak makan sekali, Aisyah nak tengok abang makan. Nabi makan suapan pertama, Nabi pandang Aisyah, Nabi senyum dekat Aisyah. Dalam hati Aisyah, mesti sedap. Kali kedua Rasulullah suap, Nabi senyum lagi dekat Aisyah. Aisyah dalam hati kata, sedap sangat ke? Kali ketiga Nabi makan, Nabi senyum, Nabi kata, Aisyah tak nak makan. Aisyah tengok abang makan macam sedap je masakan. Bolehlah Aisyah makan sekali, nak abang suap. Nabi pun suap dekat mulut Aisyah. Muntah Aisyah tuan-tuan, sebab Aisyah masak masin. Tapi Nabi tak mengata kat Aisyah, cuba bini kita masak.
Masak cerodok masin pagi ni, Allah, dia baling cerodok tu dekat muka bini tuan-tuan. Dia baling nasi goreng tu dekat muka isteri dia. 10 tahun masak nasi, tak reti-reti masak. Bukan sebab dia tak reti masak, waktu dia tinggalkan kuali, anak dia main garam. Anak dia tengok mak dia masukkan apa putih-putih ni, dia ambil segenggam, dia letak dalam nasi tu. Anak dia pun kacau-kacau, mak pun dah tak rasa dah. Tutup api, hidang makan. Allah, meninggal suami darah tinggi pagi tu. Ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita pakai baju ikut cara pakaian Nabi. Yang pertama mesti tutup aurat. Tidak? Apa pakaian sunnah Nabi? Kata jubah. Okey, Nabi pun pernah memakai jubah. Tapi sebelum Nabi lahir, orang Arab memang pakai jubah. Itu dipanggil sebagai sunnah adat. Tetapi kalau kita pakai jubah, kita niat ikut Nabi, tuan-tuan dapat pahala mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai kopiah, Nabi suka warna apa. Jadi semua yang kita buat kajian pasal Nabi, kita ikut, kita buat dah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, insya-Allah di hari kiamat kita dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita buat sambutan Maulidur Rasul ni tak lama lagi dah, sebulan 2 lagi dah nak masuk bulan 9. Tuan-tuan buat program Maulid Nabi. Kalau kami dekat Semenanjung, asal Maulidur Rasul mesti qasidah. Kat sini saya kurang nampak qasidah. Ada qasidah kan, tapi tahu tak qasidah tu? Kan kalau kami kat Semenanjung tu setakat Habib Syekh Ali As-Saqaf, Habib Ali Zainal Abidin tu memang tiap-tiap minggu kami jumpa dia. Kalau saya sepentas dengan Habib Syekh As-Saqaf dengan Habib Ali Zainal Abidin, kalau sebelum-sebelum ni memang kuliah qasidah lepas isyak, saya kadang-kadang lepas maghrib memang jumpalah duduk satu pentas apa semua. Itu biasa. Tapi kalau kat Sarawak ni saya kurang jumpa geng-geng qasidah. Oh kan, tapi ada orang tuan-tuan jenis taksub dengan qasidah ni, jangan cakap sampai tak semayang maghrib. Dia menunggu daripada pukul 4 Habib tu tuan-tuan, sampai tak ke asar, maghrib pun tidak. Yang tahu dia qasidah. Sopan besar. Tahar dinul mu'ayyad bi zuhurin Nabi Ahmad, ya hanana bi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Ui, dia buka serbat, ya hana tu jenis tak semai maghrib. Dia paling semangat tu. Nyanyi semangat ya hana. Saya pernah tanya, kenapa abang nyanyi lagu ya hana sambil pusing serbat? Dia bukan sebab apa Ustaz. Saya sebut ya hana, saya pusing serbat sebab saya nak lambai Rasulullah. Saya pun tanya ya hana tu maksud dia apa? Dia pun kata, saya pun tak berapa nak faham sangat ya hana. Dia pun tak tahu apa yang dia baca, apa yang dia buat, dia pun tak tahu. Yang penting dia pusing serban nyanyi lagu ya hana. Itu bukan syarat kita nak dikasihi oleh Nabi. Orang yang dikasihi oleh Nabi, orang yang mengikut sunnah, yang boleh rajin berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada sebagian ulama kata berselawat lebih utama daripada berzikir. Sebab apa? Bila kita berzikir, kita menyebut hanya nama Allah. Tapi bila kita berselawat, kita akan sebut nama Nabi, kita akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sebut nama Allah, kita sebut nama Nabi, kita dapat 2 pahala. Jadi tuan-tuan, jomlah duduk zikir. Tak? Astaghfirullahalazim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini duduk-duduk bukan nak zikir. Dia dengar lagu pantun janda. Kuda yang mana Tuhan senangi. Dia pun masalah juga. Kuda yang putih berambut panjang, janda mana? Mangkuk kuali melekat kat kepala bini dia berding, janda mana? Betul juga tuan-tuan. Baik kita berzikir, baik kita selawat, baik kita baca Quran. Tak ada buat apa, duduk atas kursi, buka Quran sekejap, baca Quran. Dia main tengok cucu dia main lato-lato daripada pagi sampai ke maghrib. Nampak tuan-tuan? Jom kita cari jalan macam mana kita nak membawa hidup kita ni, diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, dalam satu hadis yang lain Nabi kata, ada satu orang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kami satu amalan
bila kami buat amalan tersebut, kami dikasihi oleh Allah dan kami dikasihi oleh manusia sekalian. Nabi kata, kalau nak dapat kasih daripada Allah, Nabi kata, zuhudkanlah dirimu terhadap dunia. Apa makna zuhud, tuan-tuan, dekat dunia ni? Apa makna zuhud? Tuan-tuan kena pakai baju lusuh ke? Tuan-tuan kena pakai sepeda koyak ke? Tuan-tuan kena pakai baju pagoda koyak-koyak ke? Abang tukar lah baju pagoda ni, abang dah rupa baju Doraemon koyak tengah. Dia kata, abang mengamalkan zuhud. Adakah zuhud tu pakai motor Honda Cup C70 naik bukit nyaut tak lepas tu, tuan-tuan? Adakah zuhud itu, tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, pakai kereta paling buruk? Itu bukan zuhud. Duit ada, pakai kereta paling buruk, itu bukan zuhud. Tu namanya kedekut, tuan-tuan. Zuhud ni apa? Zuhud ni dengan kehidupan yang kita ada di dunia ni, kita lebihkan kepada Allah. Ada kereta, kita bawa dia rumah Allah. Ada motor, kita bawa dia ke rumah Allah. Ada harta, kita berikan kepada Allah. Itulah orang yang zuhud terhadap dunia. Dia tidak meletakkan dunia di hati, dia hanya meletakkan dunia di tangan. Sebaliknya, dia meletakkan akhirat di dalam hati. Bila dia letak dunia dekat tangan dia, terlepas daripada tangan, dia tak kisah. Dia tahu dia boleh capai dunia ni bila-bila masa. Tapi kalau dia letak dunia daripada hati, dunia tu jatuh, dia rasa menyesal hidup dia. Sebab apa, tuan-tuan? Apa yang ada dalam hatinya, dia rasa hilang segala-galanya. Dia terlupa, tuan-tuan. Dalam hidup ni, tuan-tuan, akhirat kena letak dekat hati kita, bukan dunia. Apa ramai hari ini, tuan-tuan, orang yang kecewa dalam kehidupan dia. Apa ramai hari ini bila Allah Ta'ala bagi dia masalah dalam hidup, masalah di dunia khususnya, masalah wang ringgit, dia mula rasa fed up, dia mula rasa frust. Sedangkan dia lupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, akulah yang memberikan rezeki kepada siapa yang aku nak. Yang penting dia beriman dan juga bertakwa kepada aku cukupkan rezeki dia. Walaupun tak kaya, cukup hidup dia. Bila kita letakkan dunia, ada yang mengatakan dunia di hati, tu yang ada satu istilah. Alah ustaz, dia tak semayang, dia pun tak puasa. Ni join gun geng ye plastik hitam ustaz bulan Ramadan ni. Ni dia tak semayang, tak apa, semayang Jumaat pun tak pergi ustaz. Saya tengok hidup ni mewah. Saya ni ustaz semayang 5 waktu sehari semalam. Saya kadang-kadang bila terlupa datang, saya tu azan ustaz. Saya puasa ustaz siang malam Isnin Khamis, tapi hidup saya susah. Allah tak adil dengan hidup saya. Dia mula rasa macam tu. Sebab apa? Dia meletakkan gambaran dunia itu di hati kesenangan hidupnya, dia bersandarkan kepada kekayaan dan kemewahan. Sedangkan ketenangan satu orang manusia, dia tidak memerlukan duit. Tuan-tuan tengok ada satu orang dia pakai kereta besar BMW 7 Series 700-800 ribu. Dia lalu-lalu, dia tengok, dia pergi dekat kampung, dia berehat dekat tepi sawah, dia nampak ada seorang pakcik tak pakai baju, pakai seluar, kain pelikat lilit dekat kepala ni, sambil dalam keadaan dia memajak sawah. Dia tengok dekat hujung sekali ada seorang wanita yang pakai tudung, dia pimpin tangan anak dia belah kanan, tangan kiri dia pegang bekalan makanan. Dia panggil suami di tengah sawah, dia makan sama-sama dekat pondok yang buruk di tengah sawah. Yang duduk dalam kereta ni kata, ya Allah, walaupun hidupnya seperti biasa, walaupun hidupnya tak senang macam aku, tapi dia ni bahagia ya Allah. Betul tak? Bahagia. Di tengah sawah pula anak dia kata, ayah ada sebuah kereta BMW ayah, besar, mesti best. Saya kalau belajar kerja-kerja, saya nak beli kereta tu ayah. Duduk dalam aircon, ayah tak payah lagi nak duduk dekat tengah sawah. Bahagiakan orang tu ayah. Yang dalam kereta kata keluarga ni bahagia, yang di tengah sawah kata yang dalam kereta tu bahagia. Sebenarnya tuan-tuan, dua-dua tak bahagia. Siapa dia orang bahagia? Orang yang bahagia adalah orang yang bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi dalam hidup dia. Marda ma kasamallahu lakatakun aghnanas, kata Nabi. Siapa reda dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan dalam hidup dia, Nabi kata dialah orang yang paling kaya. Siapa orang paling kaya? Orang yang reda dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan dalam hidup kita. Sebab itu dunia ni tuan-tuan, apa yang kita ada kita manfaatkan. Kita jangan tengok orang lebih, kita ada satu perasaan tak best dalam hati kita. Betul tak? Tengok motor orang besar,
Tengok kita nak tukar motor pun tak mampu. Jangan tengok motor orang. Syukur, manfaatkan dengan motor yang kita ada, cukuplah. Tengok kereta orang, ya Allah besarnya kereta dia, mewahnya kereta dia. Kereta kita ya Allah beli tahun 80-an KE 70. Tapi itulah kereta yang datang ke masjid tiap hari. Tapi menyusahkan jemaah pasal apa? Setiap kali nak balik kena tolak. Dah susah nak start kereta tahun 80-an. Dah Tok Imam duk menolak, aduh tukarlah kereta dia Nur. Tolak juga 5-6 orang baru jalan tuan-tuan. Tapi tak apa, walaupun keretanya buruk, tapi boleh sampai ke masjid yang kita tak nak. Kereta mewah tak pernah sampai ke masjid. Tuan-tuan tengok ada dekat surau kita, ada tak kereta Ferrari masuk parking sembahyang? Lamborghini ada. Tuan-tuan pernah tengok tak Lamborghini? Tuan-tuan yang kaya-kaya yang ada kat sini beli kereta mewah tetap parking kat masjid. Sebab orang masjid dia jarang tengok kereta-kereta mewah parking kat masjid. Lamborghini ada, Ferrari ada. Aduh, kat mana kereta-kereta ni parking? Saya nak tanya kat mana kereta-kereta ni parking? Dekat hotel-hotel mewah. Tokek-tokek MLM, multi level marketing. Kalau kami dekat Semenanjung tu full. Sini kuranglah saya tengok MLM ada. Tokek-tokek MLM dia sewa kereta mewah ni. Sekali 10 orang sewa Lamborghini, McLaren, Ferrari, susun tu. Sewa je pun. Tapi dia buat macam dia punya. Kawan saya panggil, dia kata, Rul, nak mencana pendapatan lebih? Saya kata berminat. Aku tak nak MLM. Tak. Ni bukan MLM. Ini bagus punya. Ada token tu datang, kita pun pergi dekat hotel. Selamat datang. Bagaimana nak menggilap duit ke puncak langit? Oh, sudah apa benda pula ni? Rupanya akhir-akhir MLM juga tuan-tuan. MLM juga. Ni tuan-tuan, buat apa kereta mahal-mahal tapi kamu tak pernah hadir ke rumah Allah? Apa guna kereta mewah? Tok Imam pun tak kenal. Ustaz dengan Tok Kadi pun tak kenal. Ada satu hamba Allah, laki bini datang rumah saya tuan-tuan, dia suruh nikahkan anak dia. Saya kata pasal apa? Jumpa saya, jumpalah Tok Kadi. Dia kata bukan semua ustaz boleh nikahkan orang. Astagfirullahalazim. Dia ingat semua ustaz ada kuasa boleh nikahkan orang kan? Ni pun problem juga. Asal nama ustaz boleh nikahkan orang, ustaz tu pun tak nikah lagi. Ustaz tu pun tak nikah lagi, nak nikahkan orang. Sebab apa tuan-tuan? Ni mentaliti masyarakat kita. Dah mati barulah kenal Tok Imam, barulah anak-anak sibuk cari Tok Imam. Mana imam? Kamu tak tahu ke imam yang mana? Saya tak tahu pakcik. Imam yang depan, yang semayang depan tu imam tu. Sebab itu kamu semayang, nanti semayang nak kenal Tok Imam, yang depan sekali tu imam. Kamu kena duduk belakang. Jangan kamu duduk depan imam, yang tu kamu imam. Dia pun tak tahu imam kena duduk mana, duduk depan ke duduk belakang. Nampak tuan-tuan? Tak kenal. Orang masjid tak kenal. Pasal apa? Sebab jarangnya datang surau, jarangnya datang masjid. Tok Imam tak kenal, Tok Bilal tak kenal. Nak mati baru telefon Tok Imam. Assalamualaikum mam, mak saya dah tak ada. Imam kata, kamu rolkan dulu, saya ni sibuk, bini 3. Ni pun saya kat luar kawasan, balik rumah bini kedua. Dekat mana tu Imam? Kat Seriaman, Allah jauhnya. Tak apalah, saya tunggu imam balik. Saya balik 4 hari lagi. Tak apa, saya biarkan mak saya macam tu. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Sebab apa? Anak-anak buat pengurusan jenazah out. Masjid surau buat program pengurusan jenazah. Yang datang bukan budak-budak muda, yang datang semua bakal-bakal jenazah. Umur 80 datang program pengurusan jenazah. Udah tak payahlah datang. Bagi anak muda yang datang, bagi anak muda yang menguruskan. Sebab apa tuan-tuan? Ni masyarakat kita dah jauh daripada agama. Baru ni kawan saya di Sarawak, dia telefon saya. Dia kata macam mana nak selesaikan kes. Saya kata pasal apa? Kes pelajar asrama sekolah dia orang ditangkap 6 orang Islam, budak perempuan minum arak. Tuan-tuan nak cakap apa tuan-tuan? Terkejut beruk saya tuan-tuan, saya dengar. Saya pun balik rumah cerita dekat beruk saya pun terkejut. Saya kata tak pernah jumpa ke. Ditangkap minum arak perempuan, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4. Tangkap minum arak sambil isap rokok. Pelajar Islam. Tu dia tuan-tuan. Dia kata Syekh, pelajar lelaki lebih baik daripada pelajar perempuan. Ni anak-anak dara kita zaman hari ni tuan-tuan.
Risau kita tuan-tuan. Kita ingat duduk di asrama tenanglah, selamatlah dia. Tak, beli arak. Dia suruh pelajar luar belikan arak, dia letak arak tuan-tuan, buang, dia letak dalam botol kosong, letak dalam botol mineral. Budak-budak tak tahu pun yang tu arak. Dia kongsi 4 orang, 5 orang, 6 orang. Akhir sekali 6 orang ditangkap sebab bau. Buat report pada wadan. Wadan buat spot check malam tu, dapat 4 botol arak. Dapat rokok ni, jangan cakap vape, 1 kotak vape. Pelajar perempuan. Sebab apa tuan-tuan? Jauhnya anak-anak kita ini dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana dia nak jadi anak yang penyejuk hati dalam keluarga hari ini tuan-tuan? Ini yang menakutkan kita. Sebab itu, sebab apa? Sebab kita faham hidup kita ni tuan-tuan, duit. Tak ada duit tak boleh makan. Apa hal mesti duit. Duit bukan segala-galanya, betul, tapi segala-galanya hari ini memerlukan duit. Tapi jangan meletakkan duit sebagai syarat utama dalam kehidupan. Sebab bapa fikir duit, kejap-kejap duit. Ni kalau aku tak bekerja ni, kamu nak makan apa? Ingat senang cari duit. Anak pun duit. Sebab itu tak mustahil. Dekat Selangor, sahabat saya Ustaz Haslin Bollywood, tak kenal Ustaz Haslin Bollywood, dia cerita dekat saya, dia kata Syekh, dekat tempat anak perempuan, pelajar perempuan 3/4 jual maruah. Dia biarkan yang lelaki pegang dia tuan-tuan, pegang sebelah RM5 bayar, pegang dua belah RM9.5, diskaun 50 sen. Tuan-tuan dengar kita ketawa, tak, ini realiti dia kata. Pegang bawah RM15. Aduh tuan-tuan, sebab apa? Sebab murahnya maruah hari ini. Maruah Islam hari ini diinjak dan dipijak. Zaman Nabi dan sahabat dulu mempertahankan agama, sanggup menggadaikan harta untuk menggadaikan agama. Hari ini sanggup menggadaikan diri untuk duit. Nak meniaga produk kena pakai seksi-seksi. Ada tak? Ada. Pakai ni memang tak senonoh lah, nak sebut pun malu tuan-tuan. Sebab apa? Yang penting sel laku hari ni. Sebab apa tuan-tuan? Jauhnya masyarakat kita dengan agama. Jadi peranan tuan-tuan lah sebenarnya yang hadir dalam kuliah ni, untuk kita tarbiyah bermula daripada keluarga kita. InsyaAllah dengan didikan yang bagus pada anak-anak kita akan jadikan kawan-kawan yang bagus. Kawan-kawan yang bagus akan melahirkan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan menjadi masyarakat Malaysia yang terbaik, orang Islam yang terbaik. Soal bicara, jangan bicara soal perjuangan nak pergi ke Palestin selagi masyarakat kita pun tak berapa nak betul dengan kekuatan agama kita. Dekat Johor saya cerita bab Palestin. Lepas habis ceramah, dia orang bagi makan, ada seorang brother tu datang dekat depan saya sambil dia minum, dia tepuk biju. Dia kata, saya setuju dengan apa saya tak puas hati dengan Palestin. Habislah kita ustaz, tak boleh pergi Masjid Al-Aqsa, habislah. Saya kata, pasal apa abang tak boleh pergi? Yahudi dah jaga dah, habislah kita. Oh, semangat lah. Saya kata, yang abang nak pergi Masjid Al-Aqsa yang Yahudi jaga tu buat apa? Dekat tempat kita Yahudi tak jaga pun dia tak sampai masjid tu. Dia nak pergi masjid Yahudi jaga, jauh tuan-tuan. Masjid kampung sendiri Yahudi tak jaga pun dia tak pernah datang. Dia nak pergi Masjid Al-Aqsa yang Yahudi jaga tu. Pergi masjid kita dulu. Pergi masjid kita dulu. Rajinkan dulu, barulah lahirkan semangat nak berjuang pergi ke sana. Ni tak tahu nak pergi berjuang. Azam kerajaan buka, okey, siapa yang berminat untuk menjadi sebahagian tentera Al-Qassam. Daftar nama lah. Anak-anak muda berjuang mempertahankan Islam. Semayang subuh pun tidak. Semayang zuhur pun tidak. Syarat nak jadi tentera Al-Qassam ni, syarat dia yang pertama solat berjemaah tak tinggal, yang kedua hafaz Quran. Dua-dua tak lepas. Ni anak muda duk isi nak pergi. Jom lah nak pergi. Betul lah anak bagus sekali berjuang. Inna atoina pun tak jumpa penghujung. Duk pusing tasmi inna atoina tak jumpa. Duk masuk surah lain lah. Ada. Masuk baca surah Inna Atoina, dok masuk surah Wattin. Lakum dinukum surah Al-Kafirun pun tak jumpa. Nak pergi berjuang dah. Doa kunut pun dibantai, doa makan, apa nak berjuang? Kamu nak betul jadi tentera Al-Qassam? Betul Ustaz? Kamu sembahyang? Sembahyang, orang Islam.
Cuba baca doa kunut. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cerah masa depan hamba Allah. Ni tuan-tuan, kita perbetulkan diri kita dulu. Masyarakat kita, anak muda kena berada pada jalan yang betul. Nak tengok kehebatan sebuah negara, tengok anak-anak muda hari ini. Kalau anak muda hari ini leka dengan dunia, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. Tuan-tuan tahu, naik anak-anak muda nanti tuan-tuan. Anak-anak muda yang mementingkan dunia. Tu yang macam-macam konsert masuk kat Malaysia. Ada satu konsert 1975. Saya pun tak tahu dia main datang pada mana tuan-tuan. Betul tak? Duk bercium lelaki dengan lelaki pula sambil minum arak. Sebab apa tuan-tuan? Anak muda dia suka hari ni. Inilah anak-anak muda. Sebab apa? Dia sukakan hiburan. Akhirnya yang hanyut anak-anak muda. Tak ada saya jumpa orang berjanggut panjang duduk dalam konsert. Tak ada. Anak-anak muda semua tuan-tuan. Anak-anak muda. Nak rosakkan sesebuah negara, dia rosakkan anak-anak muda hari ini, maka negara tersebut akan menjadi rosak. Jadi kita selamatkan anak-anak muda hari ini. Tidak? Anak-anak muda hari ini. Penting yang ada anak-anak muda tu kita bagi pemahaman agama. Biar dia tak mampu bimbing orang, dia bimbing diri sendiri ke arah kebaikan. Itu lebih baik, itu lebih utama daripada dia terus membimbing orang dalam keadaan yang tak baik. InsyaAllah tuan-tuan kita bersama-sama. Baik, dah pukul 7.05 dah. Lama dah. Jadi saya ingat cukuplah sekadar itu sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya. Saya mengucapkan ribu terima kasih. Jazakallahu khairan. Minta maaf terkurang tuan-tuan kalau ada kekurangan, maafkan saya, ampunkan saya. Kalau ada terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Jadi sebelum saya tamatkan ceramah, ada dua pengumuman lah.